Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Baik, jadi insya-Allah nanti kita akan ada tahlil arwah Culan bin Awang baru meninggal kan. Nanti dalam agak-agak nak isyak tu kita buat tahlil lah. Agak-agak nak isyak tu kita terus dengan tahlil lah. Baik tuan-tuan, alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ni. Baik tuan-tuan, kita berhenti di mana? Ya. Kemudian sambungan dia kan. Kita tengok sambungan dia. Itu kita dah bincang dah. Muka surat 9. Jadi kita tengok dan wajib percaya haud dan Nabi dan mizan. Jadi kita dah bicara pada pelajaran yang lepas, pada bulan lepas. Jadi kita tengok dan siratal mustaqim. Biqal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain, kata pengarang. Dan wajib kita percaya siratal mustaqim. Siratal mustaqim yakni titian sirat lah. Selalu kita sebut titian sirat, yakni yang merentasi daripada padang mahsyar kepada syurga, ke syurga. Dan titian sirat ni lebih tajam daripada mata pedang. Jadi adakah makna dia memang betul-betul dia kecil dan dia tajam, ataupun makna dia makna majaz? Majazi ni maksud dia makna apa? Makna dia sangat susah. Dia sehingga kan kita nak berjalan di atas mata pedang. Macam mana kita nak lintas tuan-tuan? Kalau titi tu tajam dia macam mata pedang. Jadi ada satu pandangan kata memang itulah makna dia, memang dia sangat kecil, seperti lebih kecil daripada mata pedang. Satu lagi pandangan kata sangat susah, lebih susah daripada kita meniti di atas mata pedang. Maksudnya kalau kita nak lintah parit itu kecil dia macam mata pedang, titian sirat lagi susah. Itu makna dia. Makna dia kesusahan tu. Itu makna majazi ataupun makna hakiki. Jadi titian sirat ni panjang lah. Panjang dia macam mana? Panjang yang sangat-sangat, tak tahu berapa puluh kilometer tuan-tuan, mungkin juta kilometer tuan-tuan, jauh perjalanan dia. Dan di bawah ada neraka. Yang bawah ada neraka. Dan sebahagian kitab sebut di titian sirat tu dia ada penyangkut tuan-tuan, penyangkut. Yang mana sebahagian orang yang banyak dosa dia kena sangkut, tarik ke masuk dalam neraka. Dan neraka ni pula bukan seperti api dunia ni tuan-tuan. Api dunia ni kita nampak lah macam mana, yang paling panas warna biru kan. Api neraka ni api dia 70 kali lebih panas daripada api dunia, 70 kali. Dan warna dia berwarna hitam. Api neraka warna hitam. Kemudian neraka ni pula dia bukan senyap, dia ada suara. Dia ada suara dan suara dia sangat menakutkan. Baik. Jadi tuan-tuan, fahal dalam Quran sebutkan fahal min mazid. Neraka tanya, ada lagi tambahan tak? Ada lagi tambahan nak masuk tak? Siapa lagi nak masuk? Jadi di atas neraka tu adalah titian sirat. Baik, jadi saya akan melalui jalan tu, tuan-tuan pun akan melalui. Dan kita kena ingat, kita lah umat yang pertama lalu. Kita umat pertama lalu titian sirat. Sebab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang pertama masuk syurga dan umat yang pertama masuk neraka. Itu kena tahu. Pertama masuk syurga, pertama masuk neraka. Saya dah bagi tahu kat tuan-tuan dah,
ahli syurga ni ada 120 saf. Ahli syurga ada 120 saf. Bukanlah masjid saf, masjid Tebuk Matau ni tuan-tuan. Saf padang mahsyar. Saf padang mahsyar. Panjang mana padang mahsyar wallahu alam. Mungkin satu saf tu mungkin 1 juta, mungkin 10 juta, mungkin 100 juta wallahu alam. Tapi satu saf ini adalah saf padang mahsyar. Jadi yang nak masuk syurga ni ada 120 saf. Satu saf tu tak tahu, tak sebut banyak mana bilangan dia. 120 saf yang nak masuk syurga ni, 80 yang duduk depan tu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min hadhil ummah, samanun min hadhil ummah. 80 saf daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dia kita adalah umat yang paling ramai masuk syurga, paling ramai. Yang baki dia tu lagi 40 min sairil umam, umat-umat yang sebelum itulah, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa dan seterusnya. Dan kita 80 saf paling ramai. Umat yang paling ramai masuk syurga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nombor 2 adalah umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa yang kedua teramai. Jadi tuan-tuan, yang 80 kita ni duduk depan. 80 saf ni, 80 ni duduk depan. Hak belakang lagi 40 duduk belakang, umat terdahulu. Jadi dia ikut martabat. Ikut martabat lah. Martabat mana yang elok tuan-tuan? Yang elok dia duduk lagi depan, lagi depan, lagi depan. Baik. Jadi tuan-tuan, bila kita masuk nanti, kita lintas titian sirat tuan-tuan. Ingat, kalau umat Nabi Muhammad yang berjaya, maka jadi orang yang pertama masuk syurga. Kalau gagal, jadi umat yang terawal masuk neraka. Adilnya Allah Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali lintas titian sirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah sebutlah, syurga ni takkan dibuka kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Rasulullah sampai di pintu syurga, penjaga syurga tanya siapa. Bila sebut Muhammad bin Abdullah, barulah dia kata kami diperintahkan jangan buka pintu kecuali kepada Muhammad bin Abdullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, di atas titian sirat ni yang kita sebut dalam keadaan ada yang hebat, ikut amalan tuan-tuan. Lagi tinggi amalan, lagi hebat. Saya akan lalui, tuan-tuan akan lalui. Bila tak tahu tuan-tuan. Nah, bila tak tahu. Tapi mesti tuan-tuan. Kita akan tengok bila, tuan-tuan. Bila matilah tuan-tuan. Ini kita pun sahabat kita seorang meninggal tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan kenal kot no, Culan ni. Tuan-tuan kenal? Orang kampung kenal lah. Kulaan lah. Kulaan siapa? Kulaan Imam. Kulaan. Ya gitulah tuan-tuan. Kita dengar kematian tiap-tiap hari kan. Setiap hari dalam kematian. Dan tuan-tuan pun tahu baru ni banjir pun dah 7 orang mati kan. Setakat ni kan yang jumpa 7. Dan ada satu bayi jatuh. Bayi kan, dia tengah bawa, tengah nak pindah tu bayi jatuh. Memang tak jumpa lah tuan-tuan. Air laju banjir kan. Tak tahu, belum jumpa lagi lah. Dan sebelum tu mati 10 orang Kemalangan. Betul tak? Kemalangan dekat dengan Subang. Dan Lebuh Raya Elit. Yang ni Lebuh Raya Utara Selatan sambungan tengah. Ataupun nama dia Elit tuan-tuan. Biasanya tuan-tuan kalau balik pada Johor, tuan-tuan lalu Lebuh Raya tu. Biasanya lah. Lepas tu baru dia sambung balik. Dia corner sikit kan. Dia ada kat tengah tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dia balik pada Melaka dia pun ni. Kan. Tapi cerita pendeknya tuan-tuan, ayah dia selamat dengan anak nombor 3 dia. Anak nombor 3 dia tak ikut. Yang hak dalam kereta tu, yang pertama yang mati adalah Pomen. Pomen tengah repair. Tu teruklah jenazah dia tuan-tuan, kena lenyek dengan trailer tu. Kemudian yang dalam kereta tu ada 9 orang tuan-tuan. Kereta dah jadi macam roti canai tuan-tuan, rapat. Tuan-tuan bayangkanlah, kita dengar kematian ni, betul tak kan? Kita tak sangka. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah depa ataupun kita tuan-tuan tahu keluar ni nanti mati kena lenyek dengan trailer, keluar ke tak keluar tuan-tuan? Tak keluar. Bukan depa, kita pun sama. Kalau ditakdirkan kita ada di kalangan kita yang mati kemalangan tuan-tuan, dan ada jemaah dulu mati kemalangan, betul tak? Jemaah dulu mati kemalangan. Dan saya pergi makan roti canai, saya balik roti canai, baru je insiden, baru dalam tak sampai 9 head insiden, baru berapa saat insiden saya mai. Ada jemaah dulu, nama apa saya tak ingat. Apa nama dia? Taufik. Taufik. Baru sangat insiden tuan-tuan. Saya belakang kereta tu je, belakang kereta yang tayar tu dia, kereta tu tayar dia dah botak sebelah. Dia botak sebelah, dia makan corner laju sikit, memang dia buang lah. Tuan-tuan tengok kereta tuan-tuan kalau dah makan tepi tu licin tuan-tuan, pergi tukar lah tuan-tuan, bahaya.
Jadi tuan-tuan, insiden meninggal tuan-tuan. Saudara kita Taufik pun dia tak sangka tuan-tuan, rahimahullah. Semua orang tak sangka tuan-tuan. Kawan saya pun seorang kena langgar lori tuan-tuan. Remuk dada tuan-tuan. Jadi macam tu tuan-tuan. Mati tuan-tuan. Dia pun tak tahu, dia potong tak lepas. Potong tak lepas, lori yang dia potong tu langgar ni. Dia bertembung dengan kereta, lori dia potong, mati. Seorang kawan saya baru beli motor Waisuku. Masa tu Waisuku baru keluar tahun 2015 baru keluar. Umur dia muda lagi. Masa tu umur dia baru 19. Insiden di Selangor. Potong kereta juga. Potong kereta tak lepas, kereta depan mai, dia nak mengelak, bantai tiang elektrik. Mati situ juga tuan-tuan. Umur baru 19, motor baru keluar berapa bulan. Mana tahu mati tuan-tuan. Kalau kita tahu nak mati, kita pun, kalau kita tahu ni kalau potong ni tak lepas langgar tiang elektrik, kita potong tak? Kita tak potong tuan-tuan. Tapi pasal apa kita potong? Pasal tak tahu. Kita pun tak tahu nak keluar ni, nak mati bawah trailer tuan-tuan. Kita tak tahu. Pasal tak tahu. Bukan orang lain, semua tuan-tuan. Saya ke, orang lain ke, ustaz ke, syekh ke, imam ke, Bilal ke, ustaz mengajar masjid ke, tak tahu. Jadi tuan-tuan bayangkan saya bukan apa, saya kesian juga yang meninggal tu. Tuan-tuan bayangkanlah kalau naik kereta Wira, naik 10 orang. Tuan-tuan agak-agak orang senang ke orang tak senang, orang biasa, orang sederhana lah. Betul tak tuan-tuan? Kalau orang senang tuan-tuan dia naik Velfire, betul tak? Tak Velfire pun Alphard. Tak Alphard pun tuan-tuan mungkin dia naik Estima ke, betul tak? Ni kalau naik Wira, naik 10 orang tuan-tuan, bukan orang senang lah. Dah Allah Ta'ala uji pun berat tuan-tuan. Kesian dalam kereta tu ada isteri dia, anak ada 10 bulan tuan-tuan. Dalam tu bayi 10 bulan. Dan ada seorang umur 3 tahun. Yang paling tua pun anak dia 17 tahun. Rapat semua dalam kereta tu, bawah trailer tuan-tuan. Saya kesian yang orang rakam tu menangis tuan-tuan. Bila suami dia jumpa, suami dia tak kena langgar sebab suami dia duduk kat luar. Masa repair tu, suami dia tak kena, anak yang ketiga tak ikut. Yang lain habis semua. Bayangkan daripada 9 anak, campur mak ayah ada 11. 9 hilang, tinggal 2 ya. Tinggal ayah dengan anak nombor 3 tuan-tuan. Dahsyat ujian tuan-tuan. Dalam hidup sederhana Allah Ta'ala uji. Saya harap moga Allah Ta'ala himpunkan mereka di dalam syurga Firdaus disebabkan ujian yang berat tuan-tuan. Lagi besar ujian, lagi besar pahala tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, bila kita tengok kematian yang berlaku ni tuan-tuan, di mana-mana, betul tak? Kat mana-mana kita tengok sini mati, yang ni mati, merata tuan-tuan. Kat pergi mana-mana tuan-tuan, kematian ni selalu ada tuan-tuan. Malah kalau kita baca tiap-tiap saat, tiap-tiap minit di dunia ni memang ada orang mati pun. Kat dunia ni ada orang buat purata. Dalam setiap minit berapa puluh orang mati ada. Kiraan saya tak ingat tuan-tuan. Dalam seminit tu ramai mati tuan-tuan. Untuk seluruh dunia berdasarkan purata kematian tahunan. Baik, jadi tuan-tuan, bila kita mati kita akan lalu jalan ni. Bila lalu tuan-tuan, semua kalau boleh nak laju nak cepat, tidak. Sebab bawah ni neraka. Dah neraka ni suara dia menyeramkan. Suara neraka ni menyeramkan. Dan saya dah sebut kat tuan-tuan dah, kat dunia ni antara suara yang paling kita terkejut dan kita gerun adalah bunyi guruh kan. Guruh. Dan saya sebut kat tuan-tuan, guruh itu adalah suara malaikat. Jarang kita dengar. Tapi guruh tu suara malaikat, sebut dalam hadis sahih. Ketika mana orang Yahudi tanya Rasulullah SAW, apa itu guruh? Rasulullah memberitahu guruh itu adalah satu malaikat daripada malaikat Allah yang diperintahkan menguruskan awan. Kan awan-awan kita tengok awan hitam tu, kalau awan hitam tu akan banyak kilat tu kan. Kilat-kilat. Di situ. Dalam hadis sebut dah. Yang kita duduk nampak di tangan dia tu, malaikat ni di tangan dia makhariqum minan nar. Di tangan dia ada pencakar daripada api. Kita tengok pencakar nak buang daun tu kan. Itu kalau kita. Pencakar malaikat ni yang nak kawal kawal awan ni, yang kita tengok tuan-tuan tu, yang kat langit kita tengok yang bersarang tuan-tuan, sekali dia main petir tu cerah langit tuan-tuan. Cakap tu, bila datang petir tu tuan-tuan, kita tengok di langit ada cahaya tu kan. Cahaya kita panggil petir di langit tu kan. Guruh tuan-tuan kita tengok tu. Cahaya tu tuan-tuan kilat kan. Cahaya tu bila lalu di satu udara, panas boleh cecah hampir 60,000 darjah Celsius. Tapi kalau terbang tak ada apalah, sebab dia konduktor, dia jalan terus lah, taklah lebok tuan-tuan. Kalau kita ada dekat situ tuan-tuan, memang hancur tuan-tuan. Panasnya dalam beberapa saat. Itu baru di tangan dia.
di tangan malaikat yang uruskan awan. Malaikat yang uruskan awan ni tuan-tuan, nak dibanding dengan Jibril, Israel, Israfil, yang ni lagi handal tuan-tuan. Ini handal berganda-ganda nak banding dengan malaikat yang sekadar menguruskan awan. Jibril, Mikail, Israel, ini lagi hebat. Malaikat neraka, Zabaniyah, ini lagi hebat. Berganda-ganda lebih hebat, lebih besar. Ni baru malaikat jaga awan baru malaikat jaga awan. Muka nangkil lebih hebat. Tu orang Yahudi tanya, yang kita dengar tu apa? Kan kita dengar kan? Gedum. Kadang-kadang kita dengar duduk kat rumah, kalau guruh tu dekat, pasal bergoncang rumah kita kan. Kalau guruh tu dekat lah, kilat tu dekat, bergoncang rumah. Kalau ada anak-anak nangis, yang kita dengar tu apa? Kata Rasulullah SAW, sautuhu, itulah suara malaikat tu. Itu suara malaikat yang urus gunung. Belum lagi suara Jibril, belum lagi Mikail, belum lagi Israel, belum lagi neraka tuan-tuan. Neraka lagi ganas suara dia. Jadi kalau boleh kita nak lintas ni semua nak cepat. Saya nak cepat, tuan-tuan nak cepat. Kalau kita naik, contohlah tuan-tuan, kita naik lebuh raya, kita bawa kereta, contoh kita bawa kereta, katakanlah tuan-tuan bawa katakanlah tuan-tuan bawa Proton Saga, tiba-tiba Ferrari potong tuan-tuan, pun dia bawa 200 lebih tuan-tuan, contohnya lah. Kita kagum tidak kan, laju kereta ni. Tiba-tiba lalu pula Lamborghini lagi laju, kita pun dahsyat. Tiba-tiba lalu pula Bugatti Veyron tuan-tuan. Jaranglah kat Malaysia ni ada 3 biji ikut Bugatti Veyron ni, sikit sangat lah tuan-tuan. Bugatti Veyron lagi laju, boleh cecah 400 km per jam laju. Dah macam Formula 1 dah kereta dia tuan-tuan. Kita kagum tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan nanti di padang mahsyar, ada orang di titian sirat ni, ada orang yang mana dia laju seperti kilat. Macam kilat tu. Dia letak kaki dia padahal jauh ni. Ini ratusan kilometer, mungkin 1000 batu tuan-tuan. Sangat jauh. Bukan sini pergi depan tu ya, jauh tuan-tuan. Bawah neraka, sana syurga. Ada orang dia letak je kaki dia macam kilat. Tuan-tuan, kilat dengan sekelip mata mana laju lagi? Kilat ke sekelip mata? Kedipan mata. Wallahu alam. Mungkin kilat, sebab kilat bila dia mai, kita pejam, kita buka tak ada. Betul tak tuan-tuan? Kan bila kilat mai kita, automatik mata kita ni dia apa? Automatik kan, bila kilat mai kita akan pejam terus. Cahaya kan, kita terkejut. Bila kita pejam, buka, kilat tak ada. Seolah-olah kilat macam kilat laju lagi lah. Jadi tuan-tuan, ada orang macam kilat, tak kaki dia kan, sampai syurga tu. Masa ni orang ramai tuan-tuan, bukan sikit. Daripada zaman Nabi Adam AS sampailah hari kiamat. Atas dunia ni pun sekarang tuan-tuan ada 7.2 bilion, lebih kurang lah 7.2 bilion tuan-tuan. Ini berapa trilion, 6 trilion kita tak tahu. Pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, ada orang sangat hebat, letak kaki macam kilat, sampai sana. Orang kagum tak tuan-tuan? Kagum tak tahu nak kata, hebat. Ada orang seperti kedipan mata, pejam buka, ni pun laju tuan-tuan. Pejam buka, sampailah. Ada orang laju dia seperti berlari, berlari lambat lah tuan-tuan, pasal dia jauh. Ni jauh ni, jauh dia 1000 batu tuan-tuan. Ada orang seperti berlari, laju dia. Ada orang macam lari-lari anak, lari-lari anak, ataupun bahasa orang putih jogging tuan-tuan. Harwalah, Arab sebut harwalah, dia lari-lari anak, kelajuan dia. Tapi makan masalah tuan-tuan nak sampai ni. Ada orang jalan kaki, tapi sampailah. Ada orang jalan kaki. Ada orang amalan lagi kurang, dia merangkak, tapi sampai. Ada setengah orang dia bukan merangkak, mengesok dengan dada. Dia amalan lagi bawah lagi lah tuan-tuan, mengesok dengan dada dia. Ada orang dia mengesok dan dia jatuh. Ada orang pijak jatuh terus pun ada tuan-tuan. Pijak masuk neraka terus. Ini semua bergantung pada amalan masing-masing. Jadi kita hidup kat dunia, kita ada masa tuan-tuan. Sebelum kita nak mati ni, kita makin dekat mati ni tuan-tuan. Bukan lagi jauh mati, makin dekat mati. Pasal masa tu dah ada. Masa kita nak mati dah ada tuan-tuan. Ni kita baru mati ni bila meninggal tuan-tuan? Culan rahimahullah. Siang tadi, malam tadi tuan-tuan. Saya sebut kat tuan-tuan dah. Sebahagian ulama sebut
Dan sebagai riwayat sebut, sebelum kita mati ni, 40 hari sebelum kita mati, nama kita jatuh kan. Tuan-tuan tahu di langit dia ada pokok tuan-tuan. Di langit dia ada pokok. Nama dia Sidratul Muntaha. Pokok tuan-tuan, langit tu. Akak dia di langit yang ke-6, pucuk dia di langit yang ke-7. Ataupun sebagai riwayat sebut, akak dia di langit yang ke-5, dia punya badan dia di langit yang ke-6, pucuk dia langit ke-7. Tinggi Sidratul Muntaha dan dia sangat besar. Dan Sidratul Muntaha ni pada malam Isra, Sidrah ni maksud dia pokok bidara tuan-tuan. Tuan-tuan tahu pokok bidara kan? Kita ambil daun dia bagi mandi orang mati kan. Kadang orang meninggal dunia kita guna daun dia. Ada di langit tu pokok bidara sangat besar. Besar sebesar-besarnya. Besar daripada langit lagi tuan-tuan. Besar sungguh. Besar daripada langit yang pertama, langit kedua. Sebab dia akak dia langit yang ke-5 sampai langit ke-7 tu. Dan di pokok Sidratul Muntaha ni, Rasulullah tengok pada malam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah tengok sangat cantik. Tak dapat digambarkan. Malah banyak warna-warni dia tu. Warna yang ada di pokok Sidratul Muntaha tu tidak ada di bumi. Kita kan ada warna merah, hijau, kuning. Warna di pokok tu ada warna yang kita tak tahu nak bagi nama apa. Kat dunia tak ada. Sangat cantik. Dan dia punya apa? Dia punya daun seperti telinga gajah. Buah dia seperti tempayan. Saiz dia lah tuan-tuan. Saiz dia besar. Tuan-tuan, sebagai riwayat sebut, kita punya nama berada, tiap-tiap nama kita berada di daun pokok Sidratul Muntaha. Ada. Nama saya ada, nama tuan-tuan ada. Bila 40 hari kita nak mati, lagi 40 hari kita nak mati, masa dah ada orang tuan-tuan, kita makin dekat ni. Bukan makin jauh, makin dekat. Daun tu dia jatuh daripada pokok. Bila jatuh, dapat pada malaikat Israel. Malaikat Israel pun tengok. Nampak nama Pak Ibrahim contohnya lah. Ni contoh lah Pak Ibrahim. Ni contoh. Ataupun nama saya, nama tuan-tuan kan. Kita kat dunia kita duduk seronok. Betul tak? Rupanya di tangan malaikat Israel lagi 40 hari je akan mati. Tak lari dah. Quran sebut fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang je ajal kita, takkan lambat sesaat, takkan cepat sesaat. Mati masa tu. Mati. Kita makin dekat mati tuan-tuan, bukan makin jauh, makin dekat. Kalau kita mati umur 60, kita makin dekat tuan-tuan. Kalau mati umur 70, kita makin dekat. Kalau mati umur 59, makin dekat tuan-tuan. Dia tak kira tuan-tuan. Walaupun kita tengah seronok, kita tengah kaya, kita tengah banyak duit, dia tak kira tuan-tuan. Ada orang pitikan makeup, seorang artis. Tuan-tuan mengenai artis lama. Tak ramai orang tahu cerita dia, kecuali orang yang duduk di Kuala Lumpur tahu. Tikam ekor, keluar kedai tikam ekor, kena langgak, mati. Tuan-tuan kenal ya, pelakon lama. Mati tuan-tuan. Kena langgak, mati terus. Ada orang tuan-tuan, satu kisah lagi, dia tikam ekor, dia buka apa, tengok rizab nombor ekor tu kan. Dia tengok, dia masuk dalam kebun getah dia tengok surat khabar. Kan ada orang beli surat khabar nak tengok nombor betul tak? Siapa menang. Dia buka surat khabar dalam kebun getah dia, dapat grand prize. Grand prize, harga apa yang paling besar sekali tu. Seronok sangat, sakit jantung, mati dalam kebun dia. Ada. Mati dalam kebun. Ada orang kampung Diu cerita kat saya. Di kampung Diu ada satu Cina. Mula-mula dia dapat grand prize, dia hidup. Yang kali kedua dapat grand prize, ayah mati terus dia. Terkejut, menang ratus ribu. Dia tak kira tuan-tuan. Baru ni sepupu mak saya meninggal, duduk di Penang. Duit banyak tuan-tuan. Dia baru je buat rumah. Umur baru 59, duit banyak. Dia buat rumah sewa sebiji 53,000. Dia buat 5 pintu tuan-tuan. Lebih kurang dalam 260,000 lah tuan-tuan. Lebih kurang lah. Dalam 280,000 kot, 265,000. 265,000 dia buat rumah sewa ya. Dan dia buat rumah dia sebiji, rumah dia buat biasa aja 80,000. Baru 6 bulan siap. Kiranya dia habis buat semua tuan-tuan dalam 340,000. 340,000 dia buat rumah dia dan rumah sewa dia. Baru 6 bulan siap. Mak saya pun pergi tengok apa semua. Lepas 6 bulan dia pun meninggal dunia tuan-tuan. Baru dia meninggal 8 hari lepas. Umur baru 59. Sihat-sihat ya tuan-tuan, sakit sikit meninggal terus. Dia tak kira tuan-tuan. Ada seorang cikgu pencen, dapat duit gratuity kan, banyak duit gratuity tu, buat rumah di Titi Serong.
Buat je rumah dia siap, rumah siap, dia pun mati tuan-tuan. Tak sempat masuk rumah tuan-tuan. Mati dia tak kira kita tengah sonok ke, tengah dapat duit ke, tengah susah ke, baru nak masuk rumah ke, anak baru kahwin ke. Betul, ada kes kan? Anak nak kahwin, meninggal bapak dia. Ada orang baru kahwin, mati. Ada? Tu tapi bandar baru kan. Keluar tu bandar baru kan. Keluar tu bandar baru, kiri. Ambil kiri nak ke Pek Buntang. Ada simpang, panggil simpang pengantin. Selekoh pengantin. Kalau orang duduk bandar baru dia tahu. Selekoh tu. Keluar tu bandar baru, tetap ambil kiri nak ke Pek Buntang, nak ke Derian tu kan. Derian tu dia ada satu selekoh. Pasal saya adik-beradik ayah saya dan belah mak saudara dia duduk situ, dia tahu cerita lah. Ada satu selekoh dekat dengan sekolah panggil selekoh pengantin. Sebab apa? Sebab ada pasangan baru kahwin. Tapi mereka ni konvoi naik kereta. Tapi pengantin ni tak mau naik kereta. Nak hebat sikit lah. Naik motor besar. Mereka naik laki bini ni baru menikah ni. Naik motor besar. Yang keluarga semua naik kereta. Motor besar kan laju. Tuan-tuan kalau tak biasa naik motor besar, kalau ternyata motor besar lah, ambil 250 dulu tuan-tuan. Jangan tuan-tuan pergi try ambil 800, banyak dah mati tuan-tuan. Tuan-tuan sembang lah, orang naik motor besar tahulah. Ni 250 tak pernah naik, pergi ambil 800. Oi jangan. Terjun nanti, terjun. Naik motor besar jaga-jaga. Kadang-kadang ada ketika dia jadi handle dia lari tu. Dia makan jadi satu ketika. Bila mana kelajuan tayar tuan-tuan dengan kelajuan motor tuan-tuan tak sepadan dengan kelajuan pusingan tayar tu. Kadang-kadang motor kita melantun-lantun, kita tak perasan. Letak dia akan jadi macam ni. Banyak orang yang tak ada pengalaman, mati. Jadi macam ni dia gelabah, mati lah tuan-tuan. Tawabah mati ya. Nak pakai 800 tunggu dulu, pakai 250 dulu. Betul tak? Ni baru beli hak besar-besar sikit tu. Jadi tuan-tuan naik motor berdua, laki bini, naiklah bawa laju, terbabah, mati dua-dua tuan-tuan. Baru menikah tuan-tuan. Mungkin tak sempat nak bermalam pun tuan-tuan. Panggil simpang pengantin, dua-dua meninggal. Orang tengah-tengah seronok meninggal tuan-tuan. Mati tak kira bila tuan-tuan. Bukan apa nak bagi tahu tuan-tuan, ni kita nak lalu sini. Kalau boleh semua nak laju. Saya nak laju tuan-tuan, nak laju. Jadi macam mana? Banyakkan ibadah. Antara amalan yang boleh bagi kita cepat adalah banyak berzikir. Jangan malas berzikir. Berzikir ni bukan susah pun. Betul tak? Tuan-tuan duduk seorang-seorang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Betul tak? Atau duduk seorang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ambil yang mana senang di lidah tuan-tuan. Ataupun selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Yang mana senang kat lidah tuan-tuan lah. Yang mana senang. Mula-mula ni ambil yang senang. Dan mulazamah ataupun mudawamah. Mulazamah ni makna dia kita jangan putus tuan-tuan. Kita jangan complicated. Mula-mula ni kita dah ambil buat-buat dah. Okey, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali. Selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad 100 kali. Kemudian apa? Istighfar, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, al-qayyum wa atubu ilaih 100 kali. Kalau mula-mula tuan-tuan start dengan complicated, sekali tuan-tuan buat sehari, lepas tu tak buat dah. Ambil yang realistik kita boleh buat. Tuan-tuan agak-agak lidah tuan-tuan ni senang, la ilaha illallah. Betul tak? Tak payah tutup mulut. Betul tak? La ilaha illallah. Mana tutup mulut? Betul tak? Dia tak ada ba dengan mim. Ba dengan mim baru fa ke apa tutup mulut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak kan? Mancing, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Naik motor, la ilaha illallah. Ataupun subhanallah. Ataupun alhamdulillah. Ataupun Allahu akbar. Mana senang? Ataupun la hawla wa la quwata illa billah. Mana lidah kita senang? Yang penting banyakkan zikir. Nabi sebut sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Yakni orang mufarrid ni dia meninggalkan orang lain. Ni di titian sirat ni. Orang lain lambat, yang mufarridun ni laju syuk sampai terus. Siapa dia mufarridun ni? Yang laju ni tinggal habis orang lain di titian sirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat." Orang lelaki dan perempuan yang banyak berzikir. Laki dan perempuan banyak berzikir, letak kaki di tiang sirat, cium sampai terus. Quran lagi afdal lah. Kalau dia baca Quran, dia tak berzikir, banyak baca Quran lebih afdal. Quran lebih afdal daripada zikir dan selawat. Quran paling afdal. Banyak baca Quran laju tuan-tuan. Quran juga termasuk malah lebih afdal daripada zikir lagi. Dulu di Mahang, saya ingat dalam tahun 2015 ada masuk berita metro satu orang tua di Mahang. Saya pun kagum tuan-tuan, saya tak mampu buat macam dia. Umur dia dah 93. Umur dah 93. Perempuan tuan-tuan, perempuan. Mata cerah, badan sihat.
93 mata cerah, badan sihat. Tuan-tuan, ni nikmat betul tak tuan-tuan? Jaranglah. Selalunya kalau kita jumpa orang 70-an, 80-an, biasanya dia dah mula tak larat dah. 80-an, 90-an mula tak larat lah tuan-tuan. Ini dia 93 tuan-tuan, sihat lagi. Badan sihat, mata jelas. Masuk berita Mahang Kedah tuan-tuan, tak jauh dengan kita kan, takkan selama tu kan. Jadi antara amalan dia baca Quran sehari 5 juzuk tuan-tuan. Sehari 5 juzuk. Saya dengar Masya Allah hebat. Sehari 5 juzuk, bukan lama pun. 1 juzuk dalam setengah jam lah tuan-tuan. Kalau lambat pun 40 minit. Kita kata setengah jam lah tuan-tuan, 1 juzuk. Tapi tuan-tuan jangan taranum. Tuan-tuan taranum panjang lah, betul kan? Tak tangan sini pula. Bila memang 1 juzuk, dia pergi sejam 2 jam lah tuan-tuan. Dia baca sehari 1 juzuk. Kira lah kalau standard kita kata 35 minit, 40 minit lah tuan-tuan. Baca sederhana 40 minit. 40 minit tuan-tuan kali 5 juzuk berapa jam? 40 kali 5 berapa? 3 jam lebih 3 jam lebih tuan-tuan. Kita kadang-kadang 3 jam lebih kita menyembang tuan-tuan. Menyembang ke tidur, tengok TV Hindustan. Betul tak? Tapi ada orang dia manfaatkan masa 24 jam, dia peruntukkan 4 jam untuk Quran. Jadi tuan-tuan sehari 5 juzuk, 6 hari khatam. Betul tak? Dan dia bila khatam dia ulang balik. Ulang balik. 6 kali 6 hari dia khatam. Maksudnya dalam sebulan 5 kali khatam. Sebulan 5 kali khatam. Kita bila last khatam? Ada kot 30 tahun lepas. Umurnya lama lah tuan-tuan. Dia 5 kali khatam dalam sebulan. Setahun tuan-tuan kali 12 kali 5, setahun 60 kali khatam. Masya Allah tuan-tuan. Kita nak setahun sekali khatam pun lambat. Tidak kan? Kadang-kadang terlajak tuan-tuan. Kita muhasabah tuan-tuan. Banyakkan amalan. Mudah-mudahan kita cepat. Okey, terusnya kita tengok. Mustaqim. Dan syurga negeri nikmat yang kekal selama-lama, dan neraka negeri yang azab selama-lamanya. Dan wajib percaya pada syurga, dan wajib percaya pada neraka. Kita baca dalam Quran disebutkan an-nar neraka, ataupun al-jahim neraka, ataupun sa'ir neraka. Syurga kan disebut jannah ataupun jannat, syurga. Wajib percaya tuan-tuan. Syurga adalah tempat negeri nikmat yang kekal selama-lamanya. Di syurga tuan-tuan tak macam dunia ni tuan-tuan. Kat syurga dia tak ada kita nak dengar merapu, kita nak dengar bukan-bukan. Di syurga dia tak ada penat tuan-tuan. Penat tak ada, letih tak ada, tidak ada hiruk pikuk tak ada. Malah di syurga kita tak ludah pun tak. Ludah pun tak. Kencing berak lagi lah tak ada tuan-tuan. Ludah pun tak. Syurga ni pula bila masuk handsome semua tuan-tuan. Walaupun kita kat dunia muka berbeza-beza, betul tak tuan-tuan? Mungkin kita tengok muka kita tak handsome sangat. Contohnya lah kita rasa biasa-biasa. Tuan-tuan di syurga semua handsome. Sebut di dalam hadis, ahli syurga handsome badan dia, tubuh badan dia macam Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam tinggi mana? Tinggi Nabi Adam 60 hasta. 60 hasta ni tinggi mana? 27 meter tuan-tuan. 27 meter. Tuan-tuan, kita kalau 2 meter pun tinggi lah. Betul tak? Kita 2 meter tinggi lah. Kalau 3 meter, 3 meter orang paling tinggi di dunia tuan-tuan. 3 meter. Ini bukan 3 meter, 27 meter. Tinggi mana tu? Tinggi. Nak dekat sama dengan pokok petai tu. Itulah saiz Nabi Adam alaihi salam. Tinggi. 27 meter. Tuan-tuan punya postur, maksud dia tubuh badan ni macam Nabi Adam alaihi salam. Kemudian handsome. Handsome macam mana? Handsome macam Nabi Yusuf alaihi salam. Tu. Ahli syurga handsome macam Nabi Yusuf alaihi salam. Handsome betul lah tuan-tuan. Dan ahli syurga ni rambut dia memang hitam pekat tuan-tuan, hitam pekat. Dan rambut dia memang dah tersusun rapi dah, macam dah ada minyak dah. Kan kita pakai minyak rambut kan? Ahli syurga rambut dia memang begitu. Seolah-olah dah ada minyak rambut dia. Dan rambut dia rapi. Rapi elok. Ahli syurga tidak ada janggut, tidak ada misai. Tak ada janggut tak ada, misai tak ada. Kita kat dunia ni sunat simpan janggut, betul tak? Simpan ada sikit. Janggut tak ada, misai tak ada. Ahli syurga. Kemudian mata dia macam ada celak tuan-tuan. Muka halin macam ada celak.
Lawa lah tuan-tuan. Bukan celak tuan-tuan tengok ada orang pakai celak, kadang-kadang kita pun takut tengok, betul tak kan? Pakai bukan macam tu, ni lawa tuan-tuan. Eloklah celak ahli syurga. Kemudian tuan-tuan, handsome macam Nabi Yusuf AS, dan di badan tidak ada sebarang bulu. Bulu apa pun tak ada, kecuali kening, bulu mata dan rambut tuan-tuan. Bulu lain tak ada. Kemudian ahli syurga tuan-tuan, umur dia berapa tuan-tuan? 33. Semua 33. Perempuan lelaki 33. Tapi kita tuan-tuan, kalau 33 tak kahwin, tua 33 tak kahwin lagi. Betul tak kan? Orang perempuan 33 tak kahwin lagi. Wih, teruk lah. Betul tak? 33 tak kahwin dah tua lah. Sebab tu saya pernah dengar ada orang kata orang lelaki umur 25, orang perempuan umur 17 ada. Saya pernah dengar ustaz. Bukan silap tuan-tuan. Sebenarnya orang lelaki dan orang perempuan 33 sebut dalam hadis jelas. Bukan 17, jelas. Abna'u thalathin wa thalathin. 33 sama dengan umur Nabi Isa AS naik ke langit 33. Habis tu tak tua ke? Tuan-tuan, saiz badan ni ikut Nabi Adam. Betul tak? Nabi Adam ni umur berapa? Umur 1000 tahun lebih. Tuan-tuan, kalau umur kita 1000 tahun, 33 tahun ni muda. Betul tak tuan-tuan? Kalau umur 1000 tahun, kahwin umur 100 pun tak apa lagi. Betul tak? Umur 1000 tahun, kahwin umur 100 tak apa. Umur 1000 tahun. Kalau umur kita tuan-tuan, memanglah dah tua. Sebab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis antara 60 ke 70. Betul tak? Tu standby tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 ke 70. Siapa yang 60 standby tuan-tuan. Saya belum lagi kan. Yang mana dah 60. Standby lah. Janganlah banyak, maksud saya janganlah banyak buang masa. Tapi kena ingat juga orang muda. Kat sekarang ni banyak orang muda mati daripada orang tua. Betul tak? Mati aksiden, mati lemah, mati macam-macam. Naik motor dia up, terbalik mati. Orang muda banyak mati daripada orang tua. Tapi kalau orang ingat dia bukan apa. Pertama, mati ni semua kena ingat. Tapi orang yang 60 ke 70 ingat hadis tu. Nabi sebut dah, umur umatku antara 60 ke 70. Wa qalla man jawaza zalik. Sikit je yang melepasi. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan tanya saja orang pergi mana-mana lah. Tuan-tuan pergi Selangor ke, Perak ke, tuan-tuan pergi Kuala Kangsar ke, tuan-tuan pergi Pek Buntang ke, Sabak Bernam ke, tuan-tuan pergi Johor, merata tempat tuan-tuan pergi, tanya orang yang umur 60-an. Ramai tak kawan yang dah mati? Biasanya ramai. Betul tak? Kawan mati sakit jantung, mati buah pinggang, mati stroke. Ramai tuan-tuan. Kalau orang 60-an ni kalau tanya, ramai dah kawan dia dah mati. Jelas Nabi sebut dalam hadis, umur umatku antara 60 ke 70, tak ramai yang lebih. Jadi kita 60-70, kita banyak-banyakkanlah ibadah. Lebih semangat daripada orang yang muda tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, syurga negeri yang nikmat. Handsome semua macam Nabi Yusuf, handsome. Kemudian, dan baiknya tuan-tuan, baik ahli syurga ni. Ahli syurga baik seperti hati ahli syurga ni. Hati ahli syurga ni, budi perketi dan hati dia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira Nabi Muhammad tu sifat akhlak dia adalah sifat akhlak ahli syurga. Hebat tuan-tuan. Tapi duduk dekat dunia. Ahli syurga nanti akhlak dan hati budi perketi macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, di syurga kita ada isteri berapa tuan-tuan? Isteri ahli syurga. Kat dunia tuan-tuan berani kahwin dua. Tak berani. Bukan tak berani, kesian. Mungkin kesian lah, tak sanggup. Betul tak Pak Ibrahim ini kadang nak kahwin, kesian tuan-tuan. Betul tak kan? Kesian. Ke takut tuan-tuan? Tak apalah kita kata kesian lah kan. Kesian pada isteri. Tak apalah tuan-tuan, nanti cemburu. Betul tak? Tak ada orang kahwin dua bini, kita beritahu yang abang kahwin lagi satu, alhamdulillah. Tak ada. Mustahil lah tuan-tuan. Tak tahu, mustahil lah. Pada adatnya mustahil lah. Sebab lumrahnya tuan-tuan, bukan senang nak berkongsi ni. Tu yang baru ni viral kan, yang suami laki bini doktor. Betul tak? Lepas tu laki dia jumpa perempuan nurse dalam rumah, viral. Dia pergi rakam viral. Mana boleh sebarkan aib. Betul tak kan? Tak mau cerai sudah. Betul tak kan? Bubuh kat Facebook viral, buat apa? Betul tak? Nanti laki tu malu, keluarga dia malu, anak pun malu. Betul tak? Kita buat dosa tuan-tuan. Malah boleh kena saman pun, saman malu. Betul tak? Kalau betul laki dia salah, cerai sudah. Betul tak kan? Minta cerai sudah, settle.
Jadi tuan-tuan, di syurga kita ada isteri ada 2. Kalau tuan-tuan isteri 1, tuan-tuan akan kahwin lagi 1. Dan kahwin lagi 1 ni adalah perempuan dunia. Sebab apa? Sebab perempuan masuk syurga ramai pada lelaki, dan perempuan masuk neraka ramai pada lelaki. Pasal perempuan dari segi puratanya pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, orang perempuan lebih ramai pada lelaki. Dan ramai dalam neraka, ramai juga dalam syurga. Jadi bila perempuan ramai dalam syurga, maka orang perempuan kalau kita tak kahwin 2, akan ada yang tidak ada pasangan. Jadi tuan-tuan akan kahwin seorang perempuan dunia. Maksudnya dia hidup kat dunia, dia orang yang solehah, masuk syurga, dia tak ada suami. Mungkin suami dia mati, dia tak kahwin, ataupun dia bercerai dan dia tak kahwin dah. Tak, dia akan kahwin dengan ahli syurga atas suka sama suka lah. Dan tuan-tuan kena tahu, isteri tuan-tuan dan isteri nombor 2 ni lebih cantik daripada bidadari. Isteri kita yang dunia ni lebih cantik daripada bidadari. Jadi isteri 2. Kemudian bidadari ada 70. Bidadari 70. Jadi semua berapa tuan-tuan? 70 campur 70 ni bidadari campur dengan 2. 72. Imam cukup imam? Kita tak cukup. Main. Tapi kat dunia ni kita nak kahwin 2 pun susah, nak kahwin 3 pun perang dunia, nak kahwin 4 lagilah dahsyat. Tuan-tuan pergi Perlis lah ni, Perlis dia tengah ada kempen tuan-tuan, nak kahwinkan janda ibu-ibu tunggal tuan-tuan di Perlis. Lah ni orang lelaki sayang Perlis tuan-tuan. Sebab sayang Perlis, yang pertama Perlis, siapa yang berkemampuan boleh kahwin di Perlis, tak perlu pergi Thailand. Tapi berkemampuan lah. Dia tengok gaji tuan-tuan mu sebulan 15,000 contohnya lah. Anak semua dah sekolah, ataupun anak tak ada, tuan-tuan boleh bagi kat isteri dengan anak-anak. Ada kemampuan tuan-tuan nak kahwin, tak payah pergi Thailand, kahwin kat Perlis. Dan ni golongan feminis marah Perlis tuan-tuan. Dan yang terbaru pula kempen ibu-ibu tunggal, yang mana kebanyakannya awal 20-an mudah ada dah bercerai ke, suami mati ke. Perlis sedang berkempen untuk menikahkan ibu-ibu tunggal seawal umur 20-an. Macam mana boleh kot? Pelan-pelan. Kalau tuan-tuan berani, tuan-tuan try lah tuan-tuan. Bukan berani tuan-tuan, hati kering sikit lah tuan-tuan, betul tak? Macam itulah. Jadi tuan-tuan, di sana tak ada nak cemburu tuan-tuan. Pasal semua budi pekerti macam Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nak masuk syurga tuan-tuan. Tuan-tuan nak masuk syurga, saya nak masuk syurga tuan-tuan, semua orang nak masuk syurga. Dunia ni tak ada apa tuan-tuan. Tidak, dunia ni bukan apa. Tuan-tuan kaya lagu mana pun, bukan ada apa dunia ni. Mati je habis semua. Tidak, tuan-tuan kaya lagu mana pun, bila mati habis semua. Tak ada apa pun tuan-tuan yang ada kat dunia ni. Hari ni kita seronok, esok kita sedih. Lepas kita sedih, kita seronok balik. Ada ketika kita gelak kat orang, ada satu ketika orang gelak kat kita. Ada satu kita sihat, ada satu masa kita sakit, ada satu masa kita sedih tak tahu nak kata, ada satu masa kita seronok tak tahu nak kata. Itu dunia tuan-tuan. Kalau malam ni di kalangan kita mungkin ada yang seronok, mungkin kemur seronok. Tapi kena ingat, selang beberapa hari kita akan sedih, akan datang kecewa, akan datang frust. Itu kehidupan. Nah, ni selagi mana kita hidup ni, sebelum nak sampai kepada tarikh kematian kita tu, silih ganti, sedih, seronok, kecewa, tak puas hati, dia akan datang benda tu. Itulah dunia. Apa benda yang kita nak harap kat dunia? Itu dunia, itu sifat dunia begitu. Nah, sebab tu bila kita susah kena ingat, dunia ini memang dijadikan darul ibtila, tempat kita diuji. Itu kena ingat. Setiap kali kita susah, kita kena sebut dalam diri, inilah dunia. Setiap kali kita susah, kita ditimpa musibah, kita kena buang kerja, gaji kita kurang ke, betul tak? Ataupun kita seronok sangat, ingat jangan seronok sangat, nanti selang beberapa hari dia nak main sedih. Kalau sedih sangat, janganlah sampai sedih sangat, ingat akan datang mungkin dia akan main pula kegembiraan. Gitulah silih berganti sampai kita mati. Walaupun kita dalam bank ada 10 bilion, tak kira. Ramai je orang duit banyak tuan-tuan, tapi hidup tak tenang pun. Bergaduh dengan jiran lah, bergaduh dengan rakan bisnes lah, bergaduh dengan kawan ni lah, bergaduh dengan adik-beradik lah. Duit banyak tapi bergaduh dengan orang. Ada tuan-tuan, tak tenang pun hati. Ingat, itulah sifat dunia, silih berganti sampailah kita mati. Di akhirat tak ada yang tu. Akhirat tak ada hari ni kita seronok, tu sedih, tak ada tuan-tuan. Seronok terus. Itu di akhirat.
Malah kalau kita tengok muka kita, kalau kita rasalah kita handsome, tengok muka rasa macam handsome lah, kena ingat lagi 3-40 tahun kita pun akan jadi tua, dah tak handsome, orang pun dah tak pandang. Kita rasa kita kuat tuan-tuan, selang apa nama nanti lutut pun sakit, mata pun tak nampak, telinga pun tak apa nak dengar. Dunia tuan-tuan, itu dunia tuan-tuan. Baik, kemudian dan neraka negeri yang azab selama-lamanya, na'uzubillah. Minta lindung tuan-tuan daripada masuk neraka. Neraka ni seksa tak tahu nak kata. Seksa lagu mana tuan-tuan? Dahlah api pun warna hitam. Dan ahli neraka badan dia lagi besar pada ahli syurga. Tu. Ahli neraka badan dia lagi besar. Kita tadi 27 meter. Ahli neraka ni gigi dia macam gunung Uhud, satu gigi dia. Ahli neraka satu gigi dia sama dengan gunung Uhud. Saya tak pernah pergi Mekah, yang pernah pergi Mekah tahu. Besar mana gunung Uhud, itu gigi ahli neraka. Badan dia besar, lagi seksa dia duduk neraka. Lagi sempit dia tak, dia duduk dalam neraka. Dan neraka ni bila kita masuk ke atas, dia jatuh pada titian sirat kan. Dia tengok kejahatan, tahap kejahatan. Kalau kurang jahat, dia jatuh sikit lah. Mungkin terbenam takat buku lali macam Abu Talib. Kalau jahat lagi teruk, mungkin masuk neraka dia sampai ke pinggang. Mungkin masuk neraka sampai ke sini, ataupun sampai ke hidung, ataupun tenggelam terus. Lagi jahat lagi dalam, lagi jahat lagi dalam, lagi jahat lagi dalam. Dan yang paling jahat duduk bawah terus, kerak terus. Dia panggil darkil asfali minan nar. Yang duduk bawah ni orang munafik. Munafik ni apa? Orang yang zahirnya Islam tapi dia bukan Islam. Orang yang terjebak dengan ajaran sesat. Sebab tu jaga-jaga tuan-tuan, pastikan kita pegang akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan duk merepek pergi akidah lain. Takut akidah tu dah terkeluar pada Islam. Kita tak sangka, kita sangka kita Islam. Akidah kita tu dah terkeluar pada Islam, kita jatuh di tempat munafik. Bahaya tu tuan-tuan. Takut duk kerak neraka tuan-tuan. Nanti dia akan tutup tuan-tuan. Dan masuk neraka dia akan tutup. Tutup ke atas, seal terus. Dan duduk sangat seksa tuan-tuan. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Tiap kali ahli neraka ni kulit dia hangus terbakar, kemudian digantikan kulit baru supaya liyadhuqul adab, supaya dia rasa sakit. Dan saya sebenarnya sebut kat tuan-tuan, ada seorang doktor masuk Islam kerana ayat ni kan, daripada Thailand, Dr. Tageshan masuk Islam sebab ayat ni, sebab dia pakai kulit. Di kulit kita ni ada reseptor sakit. Jadi bila kita bakar tangan kita, reseptor tu hangus, tuan-tuan tak akan rasa sakit lah. Sebab reseptor sakit dah hangus. Jadi bila jumpa ayat ni, surah An-Nisa ayat 56, masuk Islam dia. Sebab dalam ayat ni sebut, tiap kali kulit ahli neraka ni hangus, maka kami ganti, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit baru, liyadhuqul azab, supaya mereka merasa sakit. Jelas dalam ayat ni sebut, di kulit ada reseptor. Reseptor ni pengesan sakit tuan-tuan. Tekan, cubit, panas, sejuk di kulit. Bila hangus dia, tuan-tuan tak rasa. Tuan-tuan pernah tengok tak orang yang kincir manis kan, kaki dia yang dah rosak apa semua, kita tekan dia tak rasa. Betul tak? Dia dah mati dah, dia punya apa? Diri yang rasa tu. Okey tuan-tuan, kita kena terus tahlil tuan-tuan. Akan datang kita pergi dan melihat orang mukmin. Dan melihat orang mukmin akan Tuhannya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.